كيري في مذكراته لما قصفت غزة مطار بن غوريون قال: لم أرى نتنياهو جبانا خائفا مرتعد الفرائص مثل ما شفت في هذاك اليوم. لك مالك منهار؟ قال: منهار الزلمه، لك عم شد حيلك. يحاول انه يوقفوا على رجلين من خشب. غزه خلي نتنياهو اللي حاكم العالم يرتعد فرائصه. بدنا نحرر فلسطين. عبدي لبيك، بذلل لك كل الصعاب. قلنا له رب يا رب بدنا نسالم اسرائيل. تركت نهايتهم على ايدينا ان شاء الله. زوال اسرائيل 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam YouTube channel Aqsa Sharif. Lama sangat saya tak buat video kepada anda semua. Saya rasa kali terakhir saya buat video pun maybe dalam seminggu ke 2 minggu yang lalu. InsyaAllah pada hari ini seperti biasa saya akan bersama anda berkongsi tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan isu Palestin. Tetapi pada hari ini, menariknya saya ingin berikan satu reaction tentang ucapan yang semangat yang diberikan oleh seorang mufassir, seorang alim, seorang ahli dalam bidang tafsir Al-Quranul Karim, dan beliau sekarang ini masih lagi hidup. Beliau adalah Dr. Ahmad Naufal dan beliau kini berada di Jordan. Dan video yang akan saya tontonkan kepada anda, kita akan sama-sama beri reaction. Falyatafaddal, tonton dahulu videonya dahulu. إذا عمر الكلام اللي انت سمعته الآن 1442 سنة قمرية. والله كأنه نازل اليوم. لتفسدن في الأرض مرتين، احنا في الثانية. ولتعلن علوا كبيرا. بيحكموا العالم يا حجي من خلال أمريكا. طبعا حكموا أمريكا بتحكم العالم، فحكموا العالم. فسروا أنه علوا كبيرا. بنو النضير، بنو قريظة، يعني عندهم سلاح، عندهم مصاري. هذا العلو الكبير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فسرت الإسراء. إذا ما الإفساد الأول؟ ما أنهاه المؤمن الأول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في الإفساد الثاني. لا تقول لي نبوخذ نصر وبخت نصر رددنا لكم الكرة عليهم، على بخت نصر. من بخت نصر؟ بخت ربان الصحابة لو نقول لهم سيحكمون العالم. هذول قبائل الإسرائيلية وإحنا طحشناهم من الجزيرة كلها. يحكموا العالم؟ قلنا له سيأتي وقت تستنعج العرب. والله يا عم استنعج العالم العربي. كيري في مذكراته لما قصفت غزة مطار بن غوريون قال: لم أرى نتنياهو جبانا خائفا مرتعد الفرائص مثل ما شفت في هذاك اليوم. لك مالك منهار؟ قال: منهار الزلمه، لك عم شد حيلك. يحاول انه يوقفوا على رجلين من خشب. غزه خلي نتنياهو اللي حاكم العالم يرتعد فرائصه. اذا عشش في عقلنا الوهم أن إسرائيل شيء كبير. يا رب بدنا نقاوم، يا رب بدنا نقاوم، بدنا نحرر مجرى محمد. الله يخذلك؟ لك لا، تخنتوها. بدنا نحرر فلسطين. عبدي لبيك، بذلل لك كل الصعاب. قلنا له رب يا رب بدنا نسالم إسرائيل. تركت نهايتهم على ايدينا ان شاء الله. زوال اسرائيل 2022. ما يغركش انه العرب في اوسخ حال، في اجبن حال، في ازفت حال. لن يدوم الحال، لانه من المحال بقاء هذا الحال المحال على ما هو عليه. محال، هذا الواقع محال ان يستمر. Jadi video yang anda tonton ini dia memberikan semangat, dia memberikan anda harapan bahawa Palestin sekarang adalah dalam keadaan menuju ke arah pembebasan. Dan kalau kita lihat hari ini pun, kalau anda menonton video-video ataupun rakaman-rakaman yang berlaku baru-baru ini di Palestin, kita lihat bagaimana rakyat Palestin semakin hari semakin kuat penentangan mereka, semakin hari semakin tidak berasa takut, semakin hari semakin berani untuk tumbuk muka tentera Zionis, semakin hari semakin kuat melawan, menentang, baling kasut dan sebagainya terhadap tentera-tentera Zionis. Dan pemimpin-pemimpin mereka juga tidak lagi takut seperti dahulu. Mereka mengeluarkan ataupun mengkoordinasikan serangan-serangan roket, serangan-serangan yang mana menggetarkan pihak Zionis sampai kantoi ataupun tersebar satu video yang mana General Zionis sendiri, dia sendiri kata, kalaulah next peperangan selepas ini, kalau kita berperang dengan Lebanon ataupun dengan orang Palestin sendiri, kita akan kalah sebab mereka akan menghujani tanah negara haram Zionis yang mana orang ataupun tentera Zionis tak dapat lari ke tempat yang selamat sebab memang dah tak cukup pun kelengkapan mereka. Jadi ayat yang dikongsikan oleh Dr. Ahmad Naufal ini adalah ayat yang telah kita kongsikan banyak kali sebelum ini. Ia adalah
dalam surah Al-Isra, dalam ayat yang keempat, kelima, keenam, yang ketujuh. Di mana ayat ini, seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang kerosakan Yahudi yang berlaku pada zaman bila? لتفسدن في الأرض مرتين. Latufsidunna fil ardi marratain. Kamu ini orang Yahudi, Allah kata akan melakukan dua kerosakan. Yang pertama, para ulama mufassirin al-mu'asirin, para ulama pada zaman sekarang, mereka mengatakan ia berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Syekh tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka telah pun menghalau, merosakkan ataupun menghapuskan kerosakan yang pertama. Dan ayat ini ditafsirkan ataupun disokong dalam surah Al-Hashr, yang mana Allah sebutkan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil hashr, dan Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir yang terdiri daripada ahli kitab, dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah, keluar daripada bumi Madinah li awwalil hashr, untuk kali pertama mereka berkumpul. Jadi ulama mufassirin, para tafsir moden pada zaman sekarang, mereka mengatakan bahawa ayat ini mentafsirkan ataupun ayat ini menceritakan tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW menghapuskan kerosakan pertama di zaman Rasulullah SAW. ما الإفساد الأول ما أنهاه المؤمن الأول محمد صلى الله عليه وسلم. Kita kembali kepada ayat yang Dr. Ahmad Naufal cerita tadi, la tufsiduna fil ardi marratain ولا تعلن علوا كبيرا. wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kali kedua, kerosakan Bani Israel ataupun Yahudi yang mereka lakukan di atas muka bumi adalah pada zaman sekarang. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka ini bersikap sombong, mereka ini bersikap angkuh, mereka rasakan diri mereka tinggi. Uluwan kabira, inilah yang masukkan dalam ayat. Dan kenapa mereka boleh bersikap tinggi? Kenapa mereka boleh bersikap angkuh? Sebab mereka menguasai alam, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh tadi. بيحكموا العالم يا حجي من خلال أمريكا. طبعا حكموا أمريكا بتحكم العالم فحكموا العالم. Hakamul Amerika fahakamul alam. Mereka menguasai Amerika, maka mereka menguasai alam. Okey, tetapi adakah ini bermaksud bahawa ini adalah pengakhiran bagi kita umat Islam? Tidak. Sebenarnya ayat ini nak menceritakan tentang kronologi ataupun perjalanan Yahudi, di mana mereka pada awalnya mereka berasa sombong, mereka lakukan kerosakan, mereka berasa sombong dan sebagainya, dan ada pengakhirannya. Allah sebutkan dalam Quran bahawa fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datangnya janji yang terakhir, akan datang orang-orang yang beriman liyasu'u wujuhakum, untuk memalukan orang-orang Yahudi ini, waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah, dan mereka ini akan memasuki Masjid Al-Aqsa seperti mana Masjid Al-Aqsa dimasuki oleh orang Islam kali yang pertama. Itu zaman bila? Zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi nak cerita dekat sini adalah seperti mana yang Syekh sebutkan tadi, ayat ini seolah-olah diturunkan pada hari ini. والله كأنه نازل اليوم لتفسدن في الأرض مرتين. احنا في الثانية. Ayat ini diturunkan ketika mana ia menceritakan kerosakan ataupun kehancuran orang-orang Yahudi, wal tabbiru ma'alau tatbira, dan akan hancur sehancur-hancurnya segala kerosakan dan juga kemungkaran yang dilakukan oleh orang Yahudi di atas bumi Palestin. Dan kita lihat pun, kalau saya ingin memberikan sedikit reaction, sedikit nota tambahan, apabila baru-baru ini matinya seorang jurnalis, seorang wartawan yang bukan orang Islam pun, dia adalah orang Kristian, tetapi kematian dia menggegarkan dunia pada hari ini, yang mana kita lihat inilah kekejaman yang dilakukan oleh orang Zionis. Saya bukan nak beritahu media-media orang Islam, saya nak beritahu kat sini bagaimana sokongan orang-orang barat sendiri, CNN dan juga Washington Post sendiri, mereka menyokong, mengatakan bahawa Shirin Abu Akleh yang mati baru-baru ini, ditembak di kepala dan seterusnya meninggal dunia, beliau adalah wartawan Al Jazeera, mereka menyokong bahawa yang bunuh tu adalah orang-orang Zionis. Dan begitu jugalah banyak sokongan-sokongan daripada orang-orang barat, orang-orang berkulit putih, orang-orang Eropah. Kita cakap asal Eropah ni, mereka pun dah ramai yang menyokong isu Palestin pada hari ini. Dan kita lihat juga dalam ayat yang disebutkan, yang saya telah kongsikan sebelum tadi, dia su'u wujuhakum, orang-orang Islam ni mereka akan datang untuk memalukan orang-orang Yahudi
Dan sebelum orang Islam memalukan orang Yahudi, kita lihat, tengok orang kafir, orang barat sendiri pun mereka telah melakukan perkara tersebut. Kita pun sedang melakukan perkara yang sama. Dan kita lihat Syekh sebutkan sebentar tadi bahawa Zionis akan hancur pada tahun 2022. زوال إسرائيل 2022. Dan ini memang ada kajian yang dilakukan oleh Syekh Bassam Al-Jarrar, dan beliau ada tulis buku Zawal Israel 2022, kehancuran Israel pada tahun 2022. Dan kami punya panelis Saudara Jadid Khalid Jimat pun pernah kongsikan perkara ini dalam live beliau dalam Facebook dan juga YouTube. Anda semua boleh tonton. Dan di episod yang akan datang, YouTube sharing yang akan kongsikan kepada anda selepas ini juga, saya akan kongsikan bagaimana sarjana-sarjana Yahudi sendiri, orang-orang yang berwarga negara Israel sendiri, mereka menyokong idea yang mengatakan bahawa Zionis ini, mereka ini tak akan lama dekat atas bumi Palestin. Dengan kata lain, negara yang ada yang bernama Israel yang wujud di atas muka bumi Palestin pada hari ini, yang mana Arab beria sangat nak berdamai dengan diorang, Arab beria sangat untuk melakukan perjanjian damai dengan diorang. Negara yang bernama Israel ini tidak lama pun sebenarnya. Ini bukan orang Islam cakap, bukan Syekh Ahmad Yassin cakap. Walaupun Syekh Ahmad Yassin ada dia punya pada masa hadapan Israel dikata akan hancur pada tahun 2027, tapi saya nak beritahu kat sini adalah sarjana-sarjana Yahudi sendiri yang berwarga negara Israel sendiri, mereka menyokong bahawa negara haram Zionis ini akan hancur dalam masa yang terdekat. Bagaimana mereka boleh katakan begitu? Apa hujah-hujah mereka? Saya akan kongsikan di sharing yang akan datang. Memang nampak macam pelik lah. Kita rakyat Malaysia kan, kita boleh tak kita kata okay, Malaysia tak lama, lagi 10 tahun 50 tahun hancur lah kan. Kita takkan cakap macam tu. Paling kurang pun okay, maybe ekonomi akan jatuh, politik akan jatuh, tak stabil dan sebagainya. Tapi kita tak kata bahawa Malaysia ini akan hilang di atas muka bumi, sebab benda tu tak masuk akal. Benda boleh berlaku tapi tak masuk akal. Bayangkan orang-orang Yahudi yang duduk kat atas bumi Palestin, mereka ni adalah generasi pendatang haram daripada datuk mereka, bapak mereka, mak mereka. Mereka boleh fikir dalam kepala diorang bahawa negara yang diorang duduk pada hari ini tak lama pun. Dan mereka jangka, ada beberapa sarjana yang mengatakan bahawa dalam 20 tahun ke 30 tahun akan hancur juga negara haram Zionis. Dan siapa pun dalam kalangan rakyat Israel tak berani untuk membuang pasport kedua mereka, itu pasport negara-negara Eropah yang mereka pegang, Jerman ke Portugal ke apa. Sebab bagi mereka sekarang ini setiap rakyat Yahudi memang kena ada pasport nombor 2, just in case kalau negara haram Zionis telah hancur ataupun musnah, mereka ada negara yang mereka boleh lari untuk selamatkan diri mereka. Jadi inilah yang akan saya kongsikan anda di episod yang akan datang. Jadi teruskan bersama kami. Yang tonton kali pertama, jangan lupa subscribe dan like, komen di bawah. Dan jangan lupa juga kami ini melakukan video-video kami di bawah seliaan MyCare. Dan MyCare insya-Allah pada Raya Haji tahun ini kami akan adakan projek korban. Okay, anda semua boleh rujuk di laman web mykorbani.my, dan di sana akan ada kami tunjuk pakej-pakej yang anda boleh sertai bersama kami. Dan antara pakej-pakej yang kami akan tawarkan kepada anda juga adalah ibadah korban di tebing barat dan juga di Gaza. Jadi walaupun anda di Malaysia, anda ada peluang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin merasai daging korban yang anda sedekahkan kepada mereka pada musim Raya Haji ini. Jadi ini sahaja perkongsian pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, bantu kami share video ini sejauh yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.